penulisan. Jadi writing untuk bahasa Inggeris ya, biasanya uh, cikgu akan tunjuk macam mana nak buat, and then harapnya daripada situ student boleh tengoklah ya macam mana penulisan itu dibuat. Cikgu akan terangkan cara-cara dia satu-satu ya. Now, paling penting sekali ialah dalam penulisan ya, cikgu sudah cakap kan apa bila kita buat bila kita masuk medan peperiksaan kan, bila kita masuk medan peperiksaan, kita first kali kita mesti baca arahan dulu ya. Mesti baca arahan dahulu. Now, baca arahan itu ya, reading the instructions ya, baca arahan, it is especially important untuk penulisan. Ya, baca arahan itu terlebih penting untuk penulisan dalam bahasa Inggeris ya, dalam SPM lah kan. Kenapa? Sebab dalam arahan itu, jom kita tengok contoh yang kita beri ni ya, sambungan tu. Kalau student tengok sebelum before this part ada bahagian ni kan. Ini cuma isi questionnaire saja. Ini kita tak perlu buat sebenarnya ya. Ataupun kalau nak buat pun buat sendirilah, tak susah benda tu. Yang penting dia ialah penulisan ini, apabila kita baca dia punya instructions dia, read the advertisement below. Jadi first kali dia beritahu bahawa dia punya stimulus untuk penulisan ini ialah advertisement, satu iklan. Jadi kamu tahulah, jadi ini ialah satu iklan. Advertisement, nampak tak? Arahan itu bagi tahu stimulus itu jenis apa. And then based on the advertisement, write an email to apply for the position advertised. Ya, baca iklan di bawah, berdasarkan iklan tersebut, tulis satu email untuk apply untuk jawatan yang diiklankan. Okey. Kalau student perasan, dekat dalam arahan ini, dia dah tulis dah format dia, iaitu write an email. Nampak tak? Ya, dia dah tulis dah dekat situ, write an email. Jadi, daripada arahan itu, student dah tahu dah format penulisan yang student perlukan. Very, very important. And then, email tu, tulis email macam mana? Tulis email to apply for the position advertised. Ya, untuk meminta jabatan yang diiklankan. Okey. Jadi, first kali jom kita tengok email. Email ini, ada tak student dekat sini yang tak pernah tulis email? Ada tak? Yang tidak pernah tulis email. Kan masing-masing ada email sendiri kan? Kalau tak mestilah, kalau tak boleh join this class. Tetapi ada tak yang tidak pernah tulis email? Ada tak? Yang tidak pernah tulis email langsung. Tak pernah guna pun email tu. Guna email untuk register untuk Facebook, kan? Setakat nak masuk kelas, lepas tu dah tak pakai dah. Ya, jadi cara nak tulis email dia banyak sama dia seperti cara menulis surat. Ya, banyak kesamaan dekat situ. Tetapi mestilah ada dia perbezaan-perbezaan dia kan. Format dia berbeza. And then tetapi sama seperti surat, email ni dia ada dua jenis. Iaitu email rasmi ataupun email tak rasmi kan.
formal or informal email. Sama juga ya, email dengan letter. So, tell me, cuba kelas bagi tahu cikgu, kalau email untuk apply pekerjaan, dia ialah email yang formal ataupun tidak formal? Formal. Okay, dia mestilah email yang formal. Mesti email yang formal. Jadi apabila kita tulis surat ataupun email yang formal, maka mesti guna ayat-ayat formal. Ya, ayat-ayat formal. Jadi ada certain perkataan yang kita tidak boleh pakai dan ada certain sentence structure yang kita tidak boleh pakai. So be very very careful apabila kita menulis. Ya, jadi ada banyak ya. Contohnya macam cerita kan, cerita informal kan, cerita informal. Kalau laporan formal. Ya. Jadi apabila kita nak mulakan menulis, apabila kita nak mulakan menulis, kita tengok dulu kita punya format tulisan itu formal ke tidak formal. Dan untuk email yang kita akan buat kali ini, dia ialah tulisan formal. Ya, tulisan formal. So, step 1, tengok format. Ya, iaitu format tu ada dekat arahan ni lah, ada dekat instructions tu kan. Itu ialah format. Kemudian, apabila kamu dah tahu dah format apa kamu nak buat, pastikan dia formal ataupun tidak formal. Alright. And then, tengok Palisna cikgu boleh cakap, cari dia punya tajuk dia. Apakah tajuk penulisan kamu? Jadi contohnya kalau macam penulisan yang ini, tajuk dia ialah aplikasi jawatan yang diiklankan. Itulah tajuk dia. Walaupun dekat dalam penulisan kamu nanti, kamu takkan tulis tajuk itu, tetapi tajuk itu akan kamu gunakan di langkah yang lain. Ya, okey. Next, jom kita tengok dia punya stimulus dia. Kita dah tahu dah kita nak tulis apa. Kita nak tulis sebuah email formal, ya, application for the position advertised. Ya, email yang formal, email rasmi untuk aplikasi jawatan yang diiklankan. Kejap ya. Okey. Jadi kita tengok stimulus tu. Would you like a temporary job? Where would you look for such positions? Ya, okey. Jadi ini ialah dekat sini sahaja dah ada detail yang sangat penting ya. Iaitu kejawatan itu, ya, jawatan ataupun pekerjaan itu bukannya pekerjaan yang tetap. Temporary maksudnya sementara. Ya, temporary ini maksudnya sementara. Mungkin dia harian, mungkin dia mingguan, mungkin dia bulanan, mungkin dia ikut kontrak, tetapi dia ialah temporary, sementara. Okay? Itu ialah first very important detail. And then where would you look for such positions? Mana kamu nak cari kerja-kerja seperti itu, iaitu kerja yang temporary lah, yang sementara kan. Support workers needed for the care of children, ya. Support workers. Ini ialah dia punya jawatan dia. Iaitu pekerja-pekerja sokongan. Ya, support workers, pekerja-pekerja sokongan. Needed for the care of children, iaitu ya, menjaga kanak-kanak. Menjaga kanak-kanak. Do you have the ability to care for the future leaders of tomorrow? Ya, adakah kamu mempunyai kebolehan untuk menjaga future leaders of tomorrow? Ya,
bakal ketua hari esok. Suria Children's Development Center. Apa dia Suria Children's Development Center? Suria Children's Development Center, a progressive and forward-thinking organisation, is looking for support workers in their day-to-day administration. Start your career with us. Apply to job search. Ni cara dia. Sebab itulah dia guna email kan. Sebab dia punya iklan tu, dia punya application dia hantar online ya dekat jobsearch.com. Okay. Apa yang kita nak kena letak dalam aplikasi tu? Ya, stating your, inilah semua ni. Ini ialah details yang kita kena letak. Ada 5 dekat situ ya. Age, education level, experience, specific skills, personal abilities and characteristics. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jadi 5 benda ini ialah benda yang dia minta kita letak dalam penulisan tu lah. Alright. Jadi dekat sini kita dah outline benda-benda yang penting untuk kita tahu untuk kita boleh tulis. Ya, apa yang kita nak tulis, untuk apa kita tulis dan kepada siapa, semua itulah ya. Alright. Nah, biasanya apabila kamu tulis email, dia ada to, iaitu kita nak hantar kepada siapa. From, dihantar oleh siapa. And then ada subject. Tetapi dalam email yang ini dia sudah diisi. Kadang-kadang soalan tu dia tak isikan untuk kamu ya. Jadi kena ingat kalau job application kalau email kena ada 3 ini. To, from and then subject. Kena ada 3 ni. Ya, samalah kalau macam surat tu kena ada alamat apa semua kan. Jadi untuk email kena ada 3 ni. To iaitu kepada siapa, from iaitu dari siapa dan subject iaitu apakah tajuk ataupun judul email itu ya. Kamu tulis email tu kenapa? Okay. Alright. So, kita dah outline apa yang kita nak tulis. Now, lepas ni apa step seterusnya? What happens next? Lepas kita dah outline apa yang kita nak tahu daripada stimulus itu, step yang seterusnya bukannya terus tulis, ya, bukannya terus tulis. Ya. Always remember untuk sebelum kamu mulakan penulisan kamu, buat rangka dahulu. Walaupun rangka itu pendek sahaja, walaupun rangka itu kecil sahaja, tetapi rangka itu yang akan menolong kamu untuk menulis daripada mula sampai habis ya. Antara masalah yang paling besar yang kita boleh hadapi apabila menulis, especially dalam medan peperiksaan ya, especially dalam medan peperiksaan, tapi di luar medan peperiksaan pun masalah yang sama juga. Masalah yang paling besar seorang penulis itu boleh dapat ialah apabila dia tersekat. Apabila dia tak tahu nak tulis apa. Apabila dia punya pen dia ataupun apabila dia punya jari jemari dia berhenti. Bila dia tak tahu lepas tu dia nak tulis apa. Dan apabila kamu buat rangka karangan, itulah yang akan menolong kamu terkeluar daripada sekatan kamu itu ya. Okey. Now, rangka karangan untuk email. Cikgu akan buat dekat sini. Okey.
Jadi first kali tulis formal, tulis di tajuk dia, formal email for support worker temporary position. Okay. Ini supaya kamu tak terlupa apa yang kamu nak tuliskan. Tulislah, tulis lengkap. Formal email untuk support worker temporary position. Itulah tajuk penulisan kamu. And then dalam penulisan dia ada 3 bahagian ya. Sentiasa dalam apa-apa penulisan jenis apa pun dia ada 3 bahagian. Ya, yang pertama sekali ialah introduction, and then content, and then conclusion. Mesti ada 3 ni. Kalau tak ada 3 ni, tak lengkap kamu punya penulisan. Nah, introduction ataupun pengenalan lah ya. Pengenalan. First kali mesti ada greeting. Dalam surat ataupun email, first kali mesti ada greeting. And then reason for writing. Kenapa kamu tulis? Iaitu application lah kan. Ya, dah cukup dah untuk introduction. Sebab introduction untuk email ni dia sangat-sangat simple. Cukuplah untuk greeting and then reason for writing. Kenapa kamu menulis? And then content. Content ni ialah perenggan isi, ya, perenggan isi. Dan dalam perenggan isi kamu tulis apa yang dia minta kamu tulis. Arahan tu minta kamu tulis apa. Jadi dekat dalam sini arahan itu minta kamu tulis inilah, ya. Apabila kamu nak hantar surat ataupun email untuk meminta pekerjaan, maka kalau bukan dalam bentuk resume, maka dia punya bentuk dia dalam bentuk surat lah kan. And then tulislah dekat situ kamu punya umur, education level. Jadi dekat sini experience, specific skills, and then personal abilities and characteristics. Ya, semua yang dia minta tulis dekat sini. Okey. Jadi apa yang kamu hendak tulis dalam ini bergantung kepada kamu lah. Kamu kena fikirlah apa yang kamu hendak tulis. Ya, jadi tapi macam mana cikgu dapat semua ni? Semua ini asalnya daripada question itu. Ya. And then conclusion, your hope, ya. Harapan. And then finally, thank you. Signature. Okay. Jadi ini ialah rangka karangan yang kamu akan tulis. Alright. So, apa yang kita nak isi dekat dalam penulisan kita? First kali ialah greeting. Apa greeting yang sesuai? Biasanya kalau dalam surat kita akan buat Dear Sir or Madam. Inilah kita punya greeting. Biasanya ya. Untuk formal, sebab kita tak tahu yang akan terima kita punya email itu lelaki ataupun perempuan. Maka Dear Sir or Madam. And then apakah reason for writing? Kenapa kita tulis? Kenapa kita hantar email itu? Applying for
temporary position at dekat mana? Surya Children's Development Center. Temporary position of support worker. At Surya Children's Development Center. Jadi itulah sebab kenapa kamu tulis email ini, ya. And then content. Ini dah cukup dah untuk introduction. Ya, dah cukup dah untuk introduction. Seterusnya kita pergi kepada content, iaitu isi dia. Age. Jadi dekat sini kita kena fikir yang logik sikit lah kan. Takkanlah budak yang berumur 16 tahun nak cari kerja ambil jaga budak pula kan. Jadi kita kena fikir orang jenis apa dekat umur berapa yang akan cari kerja yang temporary. Kenapa dia nak cari kerja yang temporary? Jadi biasanya orang yang muda-muda lah akan cari kerja temporary macam tu. Jadi mungkin kita nak buat 18 years old. Baru habis SPM. Baru habis SPM kan. Jadi baru habis SPM. Jadi apabila kita dah tahu dia ialah 18 years old, maka kita bolehlah jawab apa dia punya education level dia. Completed secondary education. Maksudnya dia baru saja habis sekolah menengah. Ya, secondary education, sekolah menengah. Ya. Dekat sini jangan tulis benda-benda macam apa high school, middle school tu, itu tak ada, itu tak kena dengan Malaysia punya education ya. Jangan tulis just completed high school ke apa ke, kat Malaysia ni tak ada. Ya. Alright, and then apa dia punya experience, apa pengalaman dia. Apa pengalaman yang sebelum ini dia dapat yang berkaitan. Bila kamu tulis pengalaman itu, make sure dia berkaitan dengan posisi ni lah. Kalau janganlah kamu tulis kat situ, oh saya ada pengalaman bekerja kontrak, kan? Buat rumah, langsung tak ada kaitan. So jangan tulis macam tu ya. Now, apa yang kita nak kata dia ada pengalaman? Baru umur 18 tahun. Mungkin dia boleh kata during term holidays worked as mungkin kita nak kata caretaker at local kindergarten, katalah kan. Maksudnya dekat situ kita kata di cuti-cuti penggal ya, term holidays, cuti-cuti penggal, dia pernah bekerja sebagai penjaga di dia punya tadika yang taska, dia punya taska yang berdekatan kan. And then apakah specific skills yang again mesti berkaitan dengan pekerjaan ini. Jangan main tulis saja ya. Mesti ada kaitan dengan penulisan kamu. Jadi apakah specific skills? Mungkin dia pernah lead young children
to excursions and visits kan. Katalah dia punya tadika dia, kamu bolehlah katakan tadika dia pernah pergi ke apa, pernah buat apa, trip ke kan, trip pergi ke mana-mana, and then dia berkaitan dengan dia tolong ya jaga budak-budak tu semasa trip itu. And then berkaitan juga kamu boleh tulis organize trips and visits. Ya, organize trips and visits for the kindergarten, katalah. Ya, katalah. Jadi ini dia punya skill-skill yang seorang yang pernah bekerja di tadika, dia akan tahulah skill-skill ni kan. And then apakah personal abilities and characteristics? Okay. Kenapa dia nak bekerja dengan budak-budak? Maka mestilah dia kata likes children very much, kata. Kan? Believes in leading by example, kata. Likes teaching. Okay. Jadi itu ialah yang berkaitan dengan kerja ini. Ya, lagi sekali cikgu tekankan ya, mesti berkaitan dengan apa yang kamu sedang tulis. Ya, kalau tak dia akan lari ya. Kalau tak dia akan lari. Penulisan kamu ni akan lari. Okay. And then conclusion itu je lah kan. Hope, apa harapan kamu, and then thank you, and then signature. Okay. Jadi kita dah selesai buat dia punya rangka karangan dia ya. Kita dah selesai buat rangka karangan dia. Jadi apabila kamu dah pandai buat rangka karangan ni, sebenarnya kita ambil masa lebih kurang 20 minit untuk tulis semua ni. Itu pun sebab cikgu terangkan kenapa yang cikgu buat satu ini. Dan apabila kamu dah pandai buat rangka tu, sebenarnya akan ambil masa 5-10 minit sahaja. Kemudian selepas itu masa untuk tulis dia punya email lah kan. Masa untuk tulis dia punya email dia. Okay. Dah ada dah to, from, subject. Dah ada dah. Kepada siapa, dari siapa, dan apa tajuk dia. Apa subjek dia. Email tu. So, masa untuk buat penulisan tu lah. Okay, kelas. Bila kita tulis email, baris pertama kena ada gap ke tidak? Kena ada kosong ke tidak? Email rasmi. Ada tak boleh jawab? Perlu atau tidak? Alright. Jadi, dalam email rasmi, ya, email rasmi di barisan pertama tidak perlu ada space. Ya, tidak perlu ada gap itu. Jadi first kali macam yang kita tulis tadi kan, first kali kena ada dia besarnya. Okay. Dia madam. Okay, koma. Yang itu bukan baris pertama ya, yang itu cuma greeting sahaja. Okay, and then kena ada, selepas kita dah buat greeting itu, satu baris, kemudian yang seterusnya tak perlu ada gap, tak perlu ada ruang itu ya, tidak perlu. What reason for writing? Kenapa kita menulis? Okay.
I am writing to kenapa? Apply for the temporary position of support worker. Penting ya, support worker itu uh, kena huruf besar lah sebab itu ialah nama rasmi jawatan itu ya. Macam kamu tengok dekat atas ni, nampak tak? Support worker S dan W dua-duanya huruf besar. So dekat sini pun kita buat huruf besar juga ya. At the Surya Children's Development Center. Okay. Cukup. Ini sahaja kamu punya content. Kamu punya introduction. Ataupun kalau kamu nak sambung lagi, kamu boleh tulis kamu jumpa iklan ni dekat mana. Itu pun bagus juga kan? The position is advertised to be available from jobsearch.com ya. Jobsearch.com. Okay. Kan? Ada tulis kat sini. Mana tadi? Ni apply to jobsearch.com. Kan? Jadi kita beritahulah kita jumpa iklan ini di jobsearch.com. Okey, cukup. Habis dah introduction. Next, isi. Okey. Selepas perenggan pertama baru kita letak gap itu. Okey, ya. Tak boleh. Alright. I am. Okay, kalau dekat dalam kita punya rangka karangan, kita buat 18 ni dalam numbers kan. Tetapi dalam tulisan formal, ya, kalau nak tulis umur, maka kita patut tulis dalam dia punya word form ya. 18 years old and has just completed my secondary education. Okay. And then apa lagi kita nak tambah dekat sini? Mungkin kita nak tambah sebab apa kita nak ambil pekerjaan ini kan. Maksudnya dia baru sahaja habis dia punya SPM and then dia nak bekerja dekat tempat ni. Kenapa? Jadi mungkin untuk kita punya penulisan hari ini kita tulis I am enrolled in an early childhood development university course and would like to gain working experience for the benefit of my studies. Okay, kata. Jadi dekat dalam email ini kita kata bahawa selepas dia dah habis SPM, dia enroll dalam untuk dia punya universiti dia masuk kepada early childhood development ya. Early childhood development ni ialah satu kursus universiti ataupun college yang biasanya untuk untuk mengajar mengajar ataupun menjaga kanak-kanak ya, early childhood development ya, early childhood ya, kanak-kanak yang awal ya, awal. Alright.
And then, okay, jadi age dengan education level dah selesai. Ya, ada kaitannya sebab dia ada kaitan, maka kita letak dia dalam perenggan yang sama. Dalam apabila kita tulis email ataupun surat, ya, dia tak macam apa, dia tak macam story tau. Kalau kita nak tulis surat atau bukan, kalau kita nak tulis cerita, ya, tulis story, saiz perenggan itu tak boleh berbeza sangat tau. Tak boleh ada satu perenggan yang sangat panjang kemudian ada satu perenggan yang sangat pendek. Jadi markah akan ditolak dekat situ. Tetapi dalam email ataupun surat itu bukan masalah. Ya, takkan ada penolakan markah daripada situ. Jadi tak ada masalah untuk kita masuk kepada perenggan yang seterusnya. Terus, ya. Experience. Apa pengalaman yang kita pernah dapat. Pun kita ambil daripada rangka karangan ni juga. I used to work as a temporary caretaker at a local kindergarten during my term holidays. Okay, and then kita letaklah specific skills. Apa yang skill-skill yang kita belajar daripada experience itu. During my time working there, I learned how to organize events such as trips and visits for the kindergarten. I also learned how to lead young children during the trips and visits, as well as taking care of them until the end of the event. Okay. Jadi kita kata itulah skill yang kita dapat daripada bekerja waktu itu, kan? Jadi pengalaman dia, experience dia ialah temporary caretaker, and then skills dia, dia organize events, and then dia ketuai juga event-event itu, ya. Dia ketuai juga event-event itu. Alright. And then last kali dia minta personal abilities and characteristics. I chose the caretaker position as well as my early childhood development course because I like children very much. I enjoy taking care of them and apa lagi? Apa lagi yang kita boleh kata yang berkaitan dengan liking children, and do not find them and katalah dia suka jaga kanak-kanak dan
enjoy seeing them discover new things. Dia suka tengok budak-budak itu belajar benda-benda baru, kan? And then I also like teaching them. And I believe strongly in leading by example. Okay. Jadi ini ialah dia punya personal abilities and characteristics. Okay. Jadi itu dah habis dah dia punya content. Bahagian isi dia dah selesai. 3 perenggan ini. Ya, biasanya untuk SPM memang kita expect student untuk buat 3 perenggan lah. Ya, biasanya. And then last kali kita buat conclusion. Kita punya rumusan. Jadi dekat dalam rumusan ini, first kali kita buat hope. Apa harapannya, ya? I hope that my application will be taken into consideration. Ya, saya harap aplikasi saya boleh diterima and look forward to being contacted by you. Ya, saya harap diterima dan harapnya boleh boleh dapat jawapan kan. And then last kali kita letak thank you. Last kali, bawah sekali kita buat thank you. And then letak signature. Kan? Letak signature, kemudian letak nama lah. Contohnya nama dia dekat dalam ni, nampak tak? Perasan tak dekat sini? Kat sini sebenarnya dia dah letak nama dah. Dekat dalam email ni. Jadi, tulis je lah dekat situ. Shirin Georgie. Alright. Dan inilah penulisan dia. Jadi daripada iklan itu, ya, kita buat rangka karangan dan daripada rangka karangan kita tukar kepada satu penulisan. Okey. Senyap aja semua orang kan? Ada soalan tak? Ada soalan ke? Ada masalah ke? Tak ada cikgu. Tak ada. Ya ke tak ada? Ya, ya. Okey. Biasanya sekarang ni cikgu akan minta student. Biasanya sekarang ni cikgu akan minta student buat essay ni tau. Tetapi macam mana cikgu nak buat macam tu kan? Korang semua bukannya boleh boleh tunjuk macam ni. Macam mana nak buat ya? Apa kata kita copy dalam ni. Ya, copy sekejap.
Okey. Jadi ini ialah contoh esei yang kita dah buat. Now, cikgu akan padam semua ni. Okey. Sekarang ni, apa yang kita akan buat ialah kita akan gunakan apa? Gunakan rangka karangan ini, kita akan minta student buat ayat satu daripada mula sampai habis. Ya. Jadi cikgu harapkan penglibatan lah. Ya, cikgu harapkan penglibatan daripada student. Ya, cuba saja buat ayat satu demi satu demi satu demi satu. Tak ada masalah, cik. Ya, kalau salah, not a problem. Yang pentingnya ialah apabila kamu cuba tu, kalau kamu salah pun kamu akan belajar juga. Kalau kamu betul pun kamu akan belajar juga. Ya. Okey. Alright. Jadi first kali kita letak greeting. Greeting ni samalah kan. Dia madam, comma. Okey, cukup. And then seterusnya kita nak kena tulis reason for writing. Ada tak seorang student nak try? Sama ada nak cakap ke, kamu nak type ke, dalam chat pun boleh juga. Ada tak? Come on, one student. Ada tak? Cuba angkat tangan kalau nak. Supaya apa? Supaya kita tahu. Kamu tak cuba, kamu tak tahu. Kamu boleh buat ke tidak? Kelas. I hope you are in the pink of health. Okay. Apa? Ini term itu ya apa harapan bahawa kamu sihat itu dia dia tak relevan dalam formal writing. Ya, dalam formal writing dia tak relevan. Tak perlu ada kita berharap bahawa pembaca itu sihat. Kita dalam formal writing tak perlu ya benda tu. Kita terus ya sebab kemungkinan besar orang yang baca tu kan dia tengah bekerja kan. Jadi dia nak baca seringkas yang mungkin. Jadi tak apa, ikut ni je. Ikut format yang ada ni. Kan? Okey, yang ni kita dah buat dah. Seterusnya reason for writing. Ada tak? Kalau macam esei yang cikgu buat tadi, I am writing to. Nampak tak? Cikgu gunakan terus. I am writing to. Jadi boleh sama juga kan kita buat I am writing to. Come on kelas, ada tak yang nak cuba? Ke semua dah penat dah? Tak nak? Tak nak, tak apalah. Okay, jadi ini ialah kita punya esei contoh ya. Oh.
Jadi tak antik langsung. Tak apa, biar je. Jadi ini ialah kita punya essay contoh. Ya, cikgu harap sebab kamu sebab tak ada student yang nak cuba, jadi harapnya kamu bolehlah belajar daripada contoh yang cikgu buat ini ya. Kalau ada masa nanti dekat rumah, cuba buat. Ya. Kalau kamu kalau setakat tengok aja, tak ada percubaan untuk buat, tak jadi ya. Tak cukup. Okey. Jadi ini ialah cara kita buat email. First kali, to, from, subject, and then formal email, dear sir or madam, kan? Dia punya first paragraph dia tak ada gap. Next paragraph semua ada gap. Kemudian thank you. Macam itu je. Kalau kamu perasan, dekat dalam formal email ini tiada langsung kita cerita tentang orang yang bakal menerima email itu ya. Tak ada cerita langsung. Tak ada kaitan langsung dengan orang yang menerima email itu. Sebab ini ialah email untuk meminta kerja ya. Jadi untuk email yang meminta kerja, cukup kamu cerita tentang kamu sahaja. Ya. Jadi kena fikirlah, ini ialah email formal meminta kerja. Kamu bayangkan orang yang akan baca kamu punya email ini, dia ada mungkin berbelas-belas ataupun berpuluh-puluh ataupun beratus-ratus email yang sama juga yang dia nak baca. Semuanya ialah orang yang nak minta untuk pekerjaan itu. Jadi orang jenis macam tu ya, sibuk ya, tak ada masa untuk yang tak berkaitan. Dia tak ada masa untuk baca benda yang tidak berkaitan dengan kenapa kamu tulis. Itu ialah formal email. Jadi macam yang kawan kamu bagi contoh tadi ya, I hope you are in the pink of health tu, itu ialah satu ayat yang sangat bagus. Tetapi sangat bagus untuk informal ya, untuk surat yang tidak rasmi ataupun email yang tidak rasmi. Contohnya surat yang kamu tulis kepada seorang kawan ataupun surat yang kamu tulis kepada seorang keluarga ya, ataupun macam-macam itulah ya, ataupun laporan yang tidak rasmi. Kalau macam itu, ayat itu sangat bagus untuk digunakan. Alright. Email yang tidak rasmi, kita pernah buat tak sebelum ni kelas? Ada tak kita pernah buat? Kelas tingkatan 4. Email tidak rasmi. Email untuk kawan. Ada tak? Tak ingat lah. Macam pernah kan? Ya, jadi kalau email yang tidak rasmi, dia punya dia punya perenggan pertama dia ada space itu ya. Ada gap itu. Ada space. Kalau yang rasmi, dia ada space. Harap student boleh ingat lah. Ya. Okey. Jadi, yang cikgu akan hantar balik kertas ini ya. Cikgu akan hantar balik file ni yang dah ada dah. Yang dah ada jawapan itu ya, cikgu akan hantar balik ke dalam grup itu supaya cikgu boleh supaya kamu boleh tengoklah ya, supaya kamu boleh tengok dan kamu boleh cuba buat balik. Jadi kita tengok dekat atas tu ada tak contoh email tidak rasmi. Cikgu pun tak berapa ingat. Yang atas ni tak ada je. Mungkin sebelum ni kita buat ni kot. Okay. So sebelum kita tamatkan kelas, cikgu nak tanya, kamu diajar tak untuk buat rangka karangan dulu? Waktu kamu sekolah dululah. Kan waktu sekolah buka lagi kan? Ada tak diajar untuk buat rangka karangan?
Tak ada, tak ada. Ada yang tak ada, ada yang ada kan. Okey. Jadi untuk ini pendapat cikgu lah ya, sebagai, tapi kalau kamu perasan kan, macam yang cikgu cakap tadi, rangka karangan ni kerja dia ialah untuk memastikan bahawa kamu tidak tersekat. Ya, kamu boleh menulis daripada mula sampai habis dengan membuat rangka karangan itu. Ya. Kalau kamu perasan kan, ada penulis-penulis yang buku dia tebal-tebal betul kan. Tebal macam tu pun ada, macam tu pun ada kan. Macam mana dia boleh tulis daripada mula sampai habis tu kan? Dan dia tidak tersekat. Sebab itu ialah masalah utama seorang penulis, terutamanya dalam medan peperiksaan kan. Ya, dalam SPM tu, bayangkan kalau kamu tengah dalam pressure kan, tengah dalam tekanan untuk menghabiskan kamu punya SPM tu, kemudian kamu tersekat, tak tahu nak tulis apa, ya. Itu ialah musuh penulisan. Tak kisahlah bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Arab ke, sama je. Masalah dengan penulisan ni ialah apabila kamu tak tahu lepas tu kamu nak tulis apa. Dan cara dia ialah dengan ada rangka karangan ni. Ya, sangat-sangat penting. Pertama sekali, kamu bahagikan karangan kamu kepada 3, iaitu introduction, ya, pengenalan, content, iaitu isi, dan conclusion, iaitu penutup. Kemudian kamu tulis apa yang kamu nak tulis dekat dalam setiap bahagian. Biasanya dalam introduction ada lain, tapi biasanya dalam content ni lah yang paling senang sekali, ya. Ini kamu kembangkan, buat point kecil-kecil aja macam ni kan, pendek-pendek macam ni sahaja, itu pun dah cukup. And then bila kamu dah selesai buat rangka karangan, baru kamu buat penulisan itu sendiri, ya. Dan insyaAllah apabila dah buat rangka karangan itu, kamu tengok balik rangka karangan, kemudian kamu tulis, tengok rangka karangan, tulis, tengok rangka karangan, tulis. Jadi apabila kamu dah ada rangka karangan itu, kamu dah tahu dah apa yang kamu nak tulis, tinggal nak buat ayat saja. Ya, alright. Jadi sebelum cikgu tamatkan kelas, ada soalan tak? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Jadi cikgu harap student cuba, ya, untuk buat sendiri. Ya, tengok contoh yang cikgu buat ni, kemudian buat sendiri, guna ayat kamu sendiri. Ya, kamu takkan boleh guna balik ayat ni dekat dalam peperiksaan kamu, tetapi cuba buat sendiri, ya, tulis sendiri email kamu, fikir jenis ayat apa yang kamu nak buat, ya. Latihan itu sangat-sangat penting, ya, especially dalam semualah sebenarnya kan. Ya, apabila kamu buat, kamu akan master lah benda tu. Alright, jadi kalau tiada soalan, kalau ada soalan nanti kan, bila kamu dah cuba buat, kamu ada masalah, ataupun kalau kamu dah buat, kemudian kamu nak cikgu tengok, kamu boleh you can reach me through WhatsApp, ya, boleh WhatsApp cikgu, tak ada masalah. Nombor cikgu ada dekat dalam group tu. And then kalau tak ada soalan, cikgu tamatkan kelas lah, ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you for coming. Ya, kita jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Untuk Assalamualaikum. ya, waalaikumsalam. Ya. Untuk minggu depan kita buat writing juga, ya.